Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni Fatin nak review Mi Robot Vacuum Mop 2. Fatin dah gunakannya hampir 2 minggu. Dikatakan yang robot ni boleh bersihkan secara mendalam untuk keluarkan sampah yang kecil di celah-celah kapet. Ia juga disertakan fungsi mop yang dikatakan boleh lakukan pembersihan dengan cekap. Sebelum saya kongsikan sejauh mana keberkesanannya, saya nak kongsikan dulu apa yang ada di dalam kotak Mi Robot Vacuum Mop 2. Dalam kotak Mi Robot Vacuum Mop 2 ni saya ada terima sebuah robot. Kemudian tangki air mop sebesar 250ml dan lapik untuk mop. Kemudian ada berus pembersih. Berus pembersih ni fungsi dia untuk keluarkan sampah-sampah yang melekat dekat berus vacuum. Seterusnya ada kabel kuasa 2 pin, dok pengecas dan buku manual. Okey, dekat atas robot ni ada 2 butang. Satu butang kuasa, satu lagi pula butang dengan simbol rumah. Ni untuk arahkan robot balik dekat dok pengecas bila dah siap kemas. Macam kita suruh anak kita balik rumah lah. Okey, kalau tak nak kawal guna aplikasi, kita bolehlah tekan simbol rumah ni untuk suruh dia pergi cas. Ada juga pengesan navigasi visual kat sebelah dia yang bulat ni. Kat depan robot ni ada sensornya pecutan inframerah yang panjang warna hitam ni. Lepas tu depan yang warna putih ni, ni bumper robot. Dengan bumper ni, tak adalah robot rosakkan perabot. Kalau langgar-langgar selalu, robot pun tak adalah rosak. Bayangkan kalau kaki sofa tu nak dekat patah, lepas tu robot asyik langgar je, mestilah patah kan? Jadi nasib baik ada bumper. Kat belakang pula ada pembesar suara. Dekat bawah ni ada satu tayar dekat bahagian depan. Kemudian ada 2 tayar besar kanan dan kiri. Ni tayar utama dia lah untuk bergerak. Kemudian ada satu berus panjang dekat bahagian tengah dan satu berus kecil dekat bahagian tepi. Lepas tu kat belakang ni ada juga ruang untuk pasang tangki air mop kat bawah dia. Kalau dah pasang, macam ni lah rupa dia. Bekas sampah pula ada kat dalam. Kapasiti bekas sampah ni adalah 550ml. Sebelum saya gunakan robot ni, saya sambungkan dulu Mi Robot Vacuum Mop 2 dengan aplikasi Mi Home. Untuk vacuum, dalam aplikasi ada 4 mod pembersihan. Okey, mod dengan sedutan paling rendah ialah silent, kemudian standard, strong dan paling kuat adalah turbo. Mod silent dengan standard boleh guna masa vacuum lalu dekat permukaan licin. Sesuai jugalah guna masa vacuum bekerja pada waktu malam sebab bunyi dia tak bising tau. Masa saya guna mod ni ada banyak jenis sampah yang berjaya disedut. Contohnya macam habuk, rambut dan sepihan kecil kulit bawang kat dapur. Untuk mod strong, ia sesuai digunakan pada permukaan kapet. Okey, tapi kadang-kadang saya guna juga mod turbo terus supaya vacuum boleh sedut kotoran yang susah dibuang dari kapet. Contohnya macam benang ataupun sebuk kayu, bedding haiwan. Tapi kan, kelemahan yang saya nampak pada robot ni, bila robot berdepan dengan sampah yang banyak kat atas kapet, contoh macam sepihan keropok kan, dia tak boleh bersihkan dengan baik walaupun saya dah tetapkan pada mod turbo. Maksudnya ada lagi lah sampah dekat atas kapet tu. Jadi, saya kena arahkan robot ni bersihkan semula permukaan kapet yang sama lepas dia pulang ke dok pengecas. Benda ni kan mungkin jadi sebab robot ada satu je berus dekat bahagian tepi. Jadi, dia tak dapat capai sampah di sebelah bahagian lagi. Robot ni juga dikatakan boleh menyeberangi halangan setinggi 20mm. Rumah saya tak adalah halangan setinggi tu. Tapi, yang menariknya, bila robot ni lalu dari permukaan lantai untuk naik ke atas kapet, dia boleh bergerak dengan lancar je. Okey, dibandingkan dengan Realme Robot Vacuum yang saya review dulu, kadang-kadang robot tu lipat kapet saya bila dia nak naik ke atas kapet. Untuk fungsi mop pula,
Pengguna dilarang untuk masukkan cecair pembasmi kuman ataupun sabun dekat dalam bekas mop. Perkara ni sebab untuk elak dia tersumbat. Jadi saya masukkan air je lah. Bayangkan mop guna air je. Anda rasa bersih ke? Dalam aplikasi ada 3 peringkat penggunaan air boleh ditetapkan, iaitu low, medium dan high. Walaupun saya tetapkan pada mode high, airnya tak adalah keluar banyak sampai lantai jadi basah. Tapi mop ni bagi kesan licin je lah dekat lantai rumah. Kemudian, dekat halaman Mi Robot Vacuum Mop tu ada dinyatakan yang tekanan mop untuk model vacuum ni telah ditingkatkan. Jadi, saya jangkakan yang fungsi mop pada vacuum ni setanding dengan Dbot T9 yang pernah saya review dulu. Tapi, hasil kerja robot ni berada di bawah jangkaan saya tau. Sebab dia tak boleh pun hilangkan kotoran kat atas lantai tu sampai bersih. Mungkin sebab tak boleh gunakan sabun, jadi kotoran dekat atas lantai tu susah nak hilang. Saya ada guna mop ni untuk bersihkan lantai yang ada kesan krayon dan warna magic. Tapi tak bersih pun. Walaupun dah lalu 2 kali pusingan. Padahal, saya conteng sikit je warna magic kat atas lantai. Mop ni kan macam tak tekan permukaan lantai tu kuat-kuat. Saya ada juga guna robot ni dekat kawasan dapur untuk mop tumpahan kicap dan jus. Tapi, tak bersih juga walaupun tumpahan tu sikit je. Sepanjang saya guna vacuum ni, fungsi mop hanya berjaya bersihkan permukaan lantai yang berhabuk. Walaupun habuk tu hilang, tapi saya tetap rasa tak bersih sebab tak boleh guna sabun. Jadi akhirnya saya pilih untuk guna batang mop je untuk bersihkan lantai. Robot ni memang berguna untuk vacuum sampah. Tapi ia hanya akan simpan peta rumah saya selepas lengkapkan 3 kali pusingan pembersihan. Jadi, masa nak lengkapkan 3 kali tu, robot bergerak dekat seluruh rumah saya dan langgar hampir semua perabot. Walaupun langgar, tak adalah bagi kesan kat robot. Robot tak adalah rosak. Perabot pun tak adalah rosak sebab bahagian depan robot ni kan ada bumper. Bila robot dah dapat kesan peta rumah saya, barulah dia boleh elak perabot dengan baik. Tapi kadang-kadang, dia ada juga langgar kerusi kerja saya masa tengah vacuum. Ciri lain yang berguna pada aplikasi untuk vacuum ni ialah ciri jadualkan pembersihan, alat kawalan dan find the vacuum mop. Untuk jadual, saya boleh tetapkan masa, hari dan mod sedutan yang saya nak vacuum bekerja. Okey, saya dah cuba tahu ciri ni dan robot ni memang bekerja ikut waktu yang ditetapkan. Untuk alat kawalan pula, saya boleh kawal robot ni untuk gerak sama ada ke depan, kiri ataupun kanan. Tapi, digerak sikit je. Contoh, kalau ada kotoran kat sebelah kiri, masa vacuum bergerak ke depan, bolehlah saya arahkan robot tu pusing kiri sikit untuk mop bahagian yang kotor tu. Untuk ciri find the vacuum mop pula, okey, ia boleh digunakan untuk cari robot yang hilang dari pandangan. Contohnya macam tersorok bawah sofa ke, bawah katil ke, yang kita tak nampak lah. Lepas tekan tab find the vacuum mop kat aplikasi, robot akan berbunyi I'm here dengan kuat. Saya sukakan Mi Robot Vacuum Mop tu ni sebab bunyi dia tak bising. Jadi sesuai lah untuk orang yang suka bersihkan rumah pada waktu malam. Serut sampah pun okey. Lebih-lebih lagi sampah di atas permukaan lantai yang licin dan sampah halus dekat atas kapet. Cuma robot ni tak bolehlah nak bekerja dengan baik bila dia perlu bersihkan sampah yang besar dan banyak. Contohnya beras ataupun makanan haiwan, kopok-kopok. Robot kena lakukan sehingga 2 kali pusingan untuk bersihkan permukaan kapet yang ada sampah besar-besar tu. Saya juga dapati yang mop pada Mi Robot Vacuum Mop tu ni tak tekan lantai dengan kuat. Kesannya, kebanyakan kotoran tak dapat dihilangkan. Tapi untuk rumah saya yang berukuran kira-kira 813 square feet, saya tak sangka tangki air yang nipis tu sebenarnya muat isi air yang cukup untuk bersihkan seluruh rumah saya. Dibandingkan dengan Realme Robot Vacuum, saya lebih suka mop pada Realme tu. Walaupun dia mop macam ala kadar je, sekurang-kurangnya dia boleh juga hilangkan kotoran yang ringan. Contohnya macam jus air yang cair tu. Mop pada Mi Robot Vacuum Mop tu ni lebih kepada basahkan lantai rumah saya je. Tapi, ciri untuk elak halangan pula, Mi Robot Vacuum Mop tu ni lebih baik. Sebab Realme Robot Vacuum dulu tu selalu langgar perabot rumah saya walaupun dia ada ciri pengesan halangan. Dibandingkan pula dengan Dbot T9, kesannya memang jauh berbeza.
D-Bot tu boleh bersihkan kotoran dekat lantai dengan sekali lalu je. Memang mengagumkan. Vacuum dia pun okey. Lagi menarik, ia juga disertakan dengan pewangi. Jadi sambil vacuum rumah, bolehlah juga dia sebarkan bau yang wangi. Tapi harga dia lebih mahal, iaitu RM3,999. Jika anda berminat dengan Mi Robot Vacuum Mop tu ni, anda boleh dapatkannya di Lazada ataupun Shopee dengan harga RM1,099. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin, saya Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!